A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Faiz Amri, pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam Usuluddin 3A, dan nombor matrik saya 054552. Jadi tajuk kata kerja saya ialah kajian kefahaman amalan tarekat dalam kalangan masyarakat di Terengganu. Nama pesyarah saya Ustaz Muhammad Syaiful Bahri bin Abdullah. Jadi kita akan teruskan pada slide seterusnya. Definisi tarekat. Jadi menurut pada Kamus Dewan, tarekat ini membawa maksud kepada satu jalan, iaitu jalan yang dimaksudkan di sini ialah jalan yang membawa diri kita ini lebih dekat kepada Allah SWT. Dan menurut Ustaz Haidar Kamal Zaman, seorang pensyarah UKN, dia menyatakan bahawa tarekat ini membawa maksud pada jalan, cara, kedudukan, keyakinan dan lain-lain. Perkataan ini juga membawa maksud dan diambil daripada perkataan Arab, iaitu tarakoh. Dan perkataan tarekat ini juga banyak sebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surah Taha ayat 77 dan ayat 104. Jadi kita lihat di sini, ini ayat yang pertama daripada surah Taha ayat 77. Yang mahu ditekankan sini ada perkataan tariqat, dan iaitu jalan di sini. Ni jalan. Dan ni ayat Taha, ayat surah Taha daripada ayat 104. Yang mahu ditekankan di sini adalah tariqah. Itu juga membawa maksud yang samalah dalam konteks ayat ini. Jadi menurut beliau lagi, walaupun makna tarikat ni dia dalam Al-Quran membawa makna yang berbeza, ianya masih bertepatan dengan makna yang dikehendaki oleh tarikat tasawuf. Jadi kita akan terus pada slide seterusnya, iaitu hukum bertarikat. Menurut Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau menyatakan bahawa perlu dan afdal bagi seseorang Muslim untuk mengamalkan tarikat, kerana ianya membawa kepada tazkiyatun nas, iaitu membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Namun begitu, beliau ni juga meraihkan beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahawa wajib untuk beramal dengan amalan tarikat, kerana ulama ini berpendapat bahawa tak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengannya. Maknanya di sini, contohnya kita ni wajib untuk belajar ilmu fiqh. Jadi begitu juga wajibnya belajar ilmu tasawuf dan ilmu tarikat. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa perlu untuk mengamalkan tarikat, lebih-lebih lagi untuk bermujahadah dan melawan hawa nafsu. Dan Ustaz Azhar Idrus juga berpendapat dengan pendapat yang sama. Menurut beliau, tarikat ini diumpamakan seperti satu jalan. Jalan yang dimaksudkan sini ialah jalan yang menuju kepada Allah SWT. Oleh kerana itu, tujuan beramal dengan tarikat adalah untuk membimbing kita kepada Allah SWT melalui cara-cara ataupun kaedah-kaedah dengan zikir yang sistematik, supaya kita tidak malas dan sebagainya. Maka afdallah bagi seorang itu untuk amalkan tarikat. Lepas tu ada satu soalan yang ditanyakan kepada Ustaz Azhar Idrus. Bagaimana pula bagi dengan seseorang mengamalkan tarikat semata-mata untuk merendahkan orang lain? Berdasarkan pandangan Ustaz Azhar Idrus, tujuan untuk mengamalkan tarikat ini bukanlah untuk mengukur atau menilai orang lain, tetapi untuk mengukur diri kita sendiri. Maknanya di sini kita ni untuk belajar tarikat ni nak tahu sejauh mana kita ni taat kepada Allah SWT. Dan intipati yang ada dalam tarikat ini banyak dikaitkan dengan tasawuf, kerana ia melibatkan diri kita untuk memperbaiki dan membersihkan hati. Hati kita ni, kalau kita ni merendahkan orang, maknanya hati kita ni tak suci lagi lah. Dan orang-orang yang sebeginilah yang menyebabkan nama tasawuf dan tarikat ni menjadi tercemar, walaupun pada asalnya ia satu ilmu yang suci. Jadi kedudukan tarikat dalam tasawuf. Menurut Ustaz Haji Jahid Haji Siddiq,
ramai umat Islam berpendapat bahawa ilmu tasawuf dan tarekat ini merupakan perkara yang berbeza. Ramai juga yang menganggap bahawa ilmu tasawuf dan tarekat ni tak kait langsung, orang kata. Padahal pada hakikatnya tarekat ini merupakan satu amalan untuk mengukuhkan ilmu tasawuf. Maknanya kita belajar tasawuf dan pada masa sama kita ni memerlukan kepada ilmu tarekat untuk mengukuhkan ilmu tasawuf kita. Dan mengamalkan ilmu tasawuf tanpa tarekat ini menurut Ustaz Haji Zaid ibaratkan sebagai belajar ilmu tanpa mengamalkannya. Menurut Ustaz Iqbal Zin, dalam mendalami ilmu tasawuf, kita memerlukan kepada seorang guru yang benar dan betul ilmunya untuk membimbing kita ke arah tasawuf yang betul. Berkenaan dengan tarekat pula, beliau menyatakan bahawa tidak wajib bagi kita untuk mengikuti mana-mana tarekat. Namun begitu, semua itu bergantung kepada guru kita untuk menentukan sama ada tarekat kita ni memerlukan kepada tarekat atau tidak. Sebab ada guru yang mengamalkan tarekat dan mengajar tasawuf. Tapi namun begitu, anak muridnya tidak wajib untuk mengamalkan tarekat sebagaimana gurunya, sebagaimana hal gurunya. Kerana di sini dia khabar keadaan kita ni berbeza-beza. Ada orang dimudahkan urusannya oleh Allah SWT untuk belajar ilmu tasawuf, dan ada orang yang sebaliknya. Dan jadi kita terus pada slide seterusnya, kepentingan tarekat. Jadi kepentingan pertama ni, kepentingan guru itu sendiri dalam mengajar amalan tarekat. Jadi tarekat ni kita memerlukan kepada guru yang betul lah, guru yang benar ilmunya, dan salah silah dia ni memang bersambung. Salah silah dia ni memang orang kata salah silah yang betul lah, bukan salah silah yang palsu. Sebab ada juga orang yang bukan Islam ni, dia saja menggunakan nama tarekat ini untuk menipu orang Islam. Jadi itulah pentingnya untuk mencari guru yang betul dalam mengajar amalan tarekat. Jadi yang kedua, tujuan tarekat ini, kita pergi pada tujuan tarekat itu sendiri. Antara tujuan tarekat ini ialah untuk membersihkan hati kita daripada segala kekotoran dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah. Jadi yang ketiga, kita dapat mengetahui bahawa antara objektif ilmu tarekat ini adalah untuk mendapat kebersihan hati daripada sifat kecintaan terhadap dunia. Sebab bila hati kita ni masih terikat pada dunia, amat susahlah kita untuk mengamalkan amalan-amalan zikir, apatah lagi yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi kita akan terus pada tajuk seterusnya, sejarah amalan tarekat di Terengganu. Jadi antara amalan tarekat yang terkenal di Terengganu ialah amalan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Menurut Ustaz Abdul Manam, iaitu pensyarah Yuniza, tarekat Qadiriyah ini merupakan satu amalan tarekat yang dinisbahkan kepada Syekh Muhyiddin Abu Muhammad yang dilahirkan di Jilan pada tahun 470 Hijrah bersamaan 177 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 561 Hijrah bersamaan 1166 Masihi. Untuk amalan tarekat Naqsyabandiyah pula, menurut Ustaz Abdul Manam, tarekat Naqsyabandiyah ini merupakan tarekat yang dinisbahkan kepada Syekh Bahauddin yang dilahirkan di Bukhara, iaitu satu wilayah di Turkistan pada tahun 717 Hijrah bersamaan 1317 Masihi dan meninggal dunia di sebuah perkampungan dalam wilayah Qasrul Arifan pada tahun 791 Hijrah bersamaan 1388 Masihi. Oleh itu, beliau menyatakan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini pula satu aliran tarekat yang dua-duanya bergabung jadi satu. Dan di dalamnya terdapat berapa lagi amalan tarekat Sufiyah
Tapi yang dikhususkan di sini adalah tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat ini dilakukan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi yang merupakan seorang sufi dan syekh yang ternama di sekitar Masjidil Haram di Mekah. Beliau berasal daripada Indonesia dan telah menetap di sana sehingga akhir hayat beliau. Dan Syekh Ahmad Khatib ini ada menyatakan bahawa tarikat yang diamalkan oleh beliau merupakan tarikat yang digabung dengan 5 unsur tarikat, iaitu tarikat Qadiriyah, tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Anfasiyah, tarikat Junaidiyah dan tarikat Muwafaqah. Namun begitu, unsur Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini dilihat lebih dominan di sini. Jika dilihat daripada segi salasilah, zikir, khotam, tawassul yang dilaksanakan tarikat ini. Menurut Ustaz Abdul Manan lagi, dalam negara kita ni terdapat beberapa kumpulan mengamalkan tarikat ini yang sememangnya terkenal lah. Seperti kumpulan yang mengambil salasilah daripada Syekh Ahmad Syahid Al-Wafat Tash Al-Arifin ataupun yang lebih dikenali sebagai Abah Anom. Beliau ni mengambil tarikat Abah Anom ni mengambil tarikat ini secara terus daripada ayahnya, iaitu Syekh Abdullah Al-Mubarak, yang mengambilnya daripada Syekh Talhah, yang mengambilnya pula daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Dan tarikat ini sebenarnya berpusat di Indonesia. Namun begitu, ia telah pun dibawa masuk dan dikembangkan sendiri oleh wakilnya ke negara Malaysia. Antaranya ialah Ustaz Haji Ali dari Singapura yang selalu berulang-alik ke Kedah, Kuala Lumpur dan beberapa lagi negeri lain. Selain itu, Haji Muhammad Said Al-Atas juga terlibat dalam menyebarkan amalan ini di beberapa buah negeri seperti Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Sabah. Di Terengganu pula, antara wakil Abah Anom yang terlibat ialah Ustaz Haji Muhammad Uthman bin Abdul Latif. Dan asal daripada penyebaran ini, akhirnya jumlah pengamal tarikat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah semakin bertambah dari hari ke hari. Dan antara pusat pengamalan tarikat ini yang terdapat di Malaysia ialah di Batu Keras di Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan Bangi di Selangor, Nilai di Negeri Sembilan, dan untuk di Terengganu pula terdapat di Kuala Terengganu sendiri, Dungun dan juga Kemaman. Jadi inilah biodata orang yang saya temu buat. Dan nama yang diberi ialah Muhammad Arif bin Amri. Beliau merupakan seorang pelajar daripada University of Jordan yang merupakan pelajar dalam bidang qiraat. Sebelum beliau melanjutkan pelajaran di sana, beliau ni merupakan seorang hafiz, iaitu orang yang ingat 30 juz Al-Quran, dan beliau pernah bersekolah di Sekolah Imtiaz Kuala Naruh. Selepas PPT 3, beliau mengambil keputusan untuk menyambung pengajiannya ke Imtiaz Kemamang. Dan beliau sempat belajar di Universiti Islam Antarabangsa UIA dalam bidang farmasi sebelum menerima tawaran daripada luar negara untuk meneruskan pengajiannya di sana sampailah sekarang. Dan Arif ini merupakan antara orang yang dikatakan sukalah untuk meluangkan masa dia mengikuti daurah yang banyak dianjurkan di pondok-pondok sekitar Terengganu. Apabila dia ni mempunyai masa dan berkelapangan. Jadi antara soalan yang saya temu buat ialah, yang pertama, adakah anda seorang peramal amalan tarikat? Nyatakan sebab. Jadi menurut dia ada menyatakan bahawa dia bukanlah seorang peramal tarikat. Namun begitu, dia menegaskan bahawa beliau pernah didedahkan dengan amalan tersebut walaupun hanya sedikit. Jadi soalan yang kedua, saya bertanyakan, adakah anda memahami mengenai amalan tarikat? Beliau mengatakan bahawa menurut pemahaman beliau, tarikat ialah satu amalan yang kita sering nampak. Ia sering dilakukan oleh orang-orang soleh. Dan antara salah satu tarikat yang dia tahu dan juga dia kenal adalah tarikat Idrisiyah, di mana beliau menyatakan bahawa tarikat ini mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi soalan ketiga, saya bertanyakan kepada dia, apakah makna tarikat menurut anda? Jadi dia menyatakan bahawa
Dia ni pernah mendengar satu ceramah daripada seorang ustaz semasa beliau mengikuti satu daurah di sebuah pondok, di mana ustaz itu ada menyatakan bahawa tarekat ini merupakan sesuatu jalan di mana jalan itu merupakan jalan-jalan orang yang mendapatkan keberuntungan dengan melalui jalan-jalan para syuhada dan jalan-jalan orang yang soleh. Dia juga ada menyebut bahawa tarekat ini juga membawa maksud pelaksanaan syariat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi soalan yang terakhir saya bertanyakan kepada dia ialah adakah tarekat ini suatu ilmu yang perlu untuk dipelajari oleh masyarakat? Di sini beliau menegaskan bahawa amalan tarekat merupakan salah satu amalan yang perlu untuk dipelajari oleh semua masyarakat. Namun begitu, belajarlah mengikut kadar dan hak masing-masing. Dia juga ada menyebut bahawa di antara hikmah belajar ilmu tarekat ini ialah ilmu ini mampu untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara kesimpulannya, ilmu tarekat ini merupakan ilmu yang harus dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat. Tarekat mempunyai pelbagai jenis aliran seperti tarekat Nasyabandiyah, tarekat Qadiriyah dan banyak lagi. Dan setiap tarekat ini mempunyai cara-cara yang tersendiri dan sejarah masing-masing. Amalan tarekat ini kebiasaannya diamalkan untuk menyucikan diri kita daripada sebarang kekotoran seperti maksiat dan penyakit hati. Dan ia juga menyucikan diri kita daripada sifat-sifat keji yang boleh membawa kepada dosa dan sebagainya. Namun begitu, masih terdapat masyarakat yang faham mengenai amalan tarekat, dan terdapat juga masyarakat yang masih belum memahami amalan tarekat ini. Oleh kerana itu, di sini kita melihat bahawa ulama lah yang perlu memainkan peranan untuk menyedarkan masyarakat kita, khususnya masyarakat di negeri Terengganu, agar mereka dapat mengetahui mana amalan tarekat yang betul dan mana amalan tarekat yang salah. Dan ulama juga berperanan untuk membimbing masyarakat agar mereka dapat mengamalkan tarekat dengan amalan yang dengan kaedah dan cara yang betul. Jadi itulah sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.